Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahrimna lazata ma'siyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafidh ya mujib, khallisna minal waba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini sekali lagi kita akan menyambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Jadi sebelum kita nak lanjutkan, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada baginda Nabi SAW, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kepada para tabi'in, para atba'ut tabi'in ila yaumiddin, dan khususan kepada Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sambungan muka surat 123 yang mana Imam Ghazali menyebutkan selepas daripada Imam Ghazali menyebutkan 7 anggota 7 badan yang mesti dijaga daripada perbuatan maksiat dan sebaliknya menggunakannya untuk melakukan ketaatan. Kemudian Imam Ghazali mengatakan orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati, memberikan keampunan bagi orang yang melakukan dosa dengan alasan untuk sentiasa melakukan dosa. Jadi ucapan ini kata Imam Ghazali adalah ucapan yang benar tetapi dengan tujuan yang salah. Lalu orang yang mengatakan ini kata Imam Ghazali adalah orang yang ahmak, orang yang bodoh. Ataupun dalam riwayat hadis yang lain disebut al-ajiz, orang yang bodoh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu orang cerdik pandai. Oleh sebab tu dalam istilah bahasa Melayu kita guna bijaksana. Bukan saya saja guna bijaksana tu, bijaksana, bukan bijak sini, bijaksana. Jadi ada maksud dia tu, bijaksana. Bijaksana tu ialah bermaksud orang yang sentiasa menghitungkan diri dia dan dia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Ini orang yang cerdik, orang yang bijaksana. Sedangkan wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Sedangkan orang yang bodoh, ahmaq, orang yang bodoh ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Ada sebut al-ajiz, orang yang lemah. Dan hanya berangan-angan kepada Allah Ta'ala, berangan-angan untuk dapat kebaikan di akhirat dan keampunan, tetapi dia tak mahu beramal dan bertaubat. Dia nak rahmat Allah SWT, tapi dia tak nak beramal dan dia tak nak bertaubat.
Jadi orang yang macam ni orang yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah SWT. Syarat nak dapat rahmat Allah SWT adalah, syarat pertama adalah berilmu. Yang kedua adalah beramal. Maknanya pertama berilmu, yang kedua adalah beramal. Barulah ada peluang nak dapat rahmat Allah SWT. Jadi kalau tak ada ilmu, tak beramal, orang ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini adalah orang yang muflis. Muflis, orang yang bankrupt, orang yang tidak ada apa-apa ketika mana dia berada di negeri akhirat nanti. Jadi rugilah. Kemudian ketika itu baru nak minta balik kepada Allah SWT, nak minta balik ke dunia untuk beramal. Jadi dah tak ada harapan. Dan ketahuilah bahawasanya siapa yang mahu menjadi seorang yang alim tetapi dia tak berusaha mencari ilmu. Orang nak jadi alim, nak jadi pandai, tapi tak berusaha untuk mencari ilmu. Hanya berkata Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia, lagi maha mengasihani. Dia berkuasa mencampakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan awliya tanpa susah payah mengulang kaji dan mencatat. Kata-kata ni betul, tapi salah penggunaannya. Memang Allah Ta'ala tu maha pengasih, maha mulia, mampu, ada kudrah, kemampuan untuk memberikan anugerah ilmu kepada sesiapa saja, sebagaimana Allah Ta'ala anugerahkan ilmu kepada anbiya dan awliya tanpa mereka perlu belajar. Memang boleh Allah Ta'ala kurniakan segitu. Tapi anbiya, awliya ni dengan kita, siapa kita? Itu yang pertama kena tanya. Yang kedua, syarat nak dapat anugerah ilmu yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati ni, syarat dia adalah kena usaha cari ilmu terlebih dahulu. Maknanya dia kena ada ikhtiar, ada usaha cari ilmu, duduk dalam majlis pengajian dan sebagainya, ataupun istilahnya disebut ilmu muamalah. Dia kena ada usaha ke arah itu dulu. Kemudian bila dia beramal dengan ilmu tersebut, ilmu yang disebut sebagai ilmu muamalah ni, barulah Allah Ta'ala bagi ilmu mukasyafah. Mana barulah Allah Ta'ala campak ilmu yang tanpa belajar, yang disebut ilmu laduni ataupun ilmu wahbiyah, yang bersifat anugerah. Ini tak, dia nak mengharapkan Allah campakkan ilmu dalam dada dia tanpa dia ada apa-apa persediaan, persiapan, tanpa dia ada usaha, ikhtiar usaha. Jadi macam mana nak dapat ilmu yang seperti itu? Sebab tidak melengkapi syarat. Para anbiya, para awliya memang tak perlu susah payah nak ulang kaji, nak Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka sebab mereka orang-orang pilihan. Kita bukan orang pilihan. Jadi kena ada usaha. Kena ada usaha terlebih dahulu, kemudian barulah Allah Ta'ala akan bagi ilmu yang bersifat laduni. Contohnya orang dahululah, kita boleh tengok dalam kehidupan kita, orang terdahulu, mungkin atuk nenek kita ke yang terdekat, mereka ilmu mereka belajar tak tinggi, kan? Belajar tak tinggi, belajar kitab Jawi je, tak belajar kitab Arab pun. Tapi mereka istiqamah beramal. Akhirnya Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang mereka tak perlu belajar. Betul tak? Kan? Ada kan? Kita boleh tengoklah melalui apa yang dia cakap, apa yang disampaikan. Kadang-kadang kita rasa heran bila dia belajar kat mana, kan? Tahu-tahu ada ilmu itu boleh jadi adalah ilmu yang bersifat kurniaan Allah Ta'ala bagi, campakkan dalam dada dia. Dia tak belajar tinggi-tinggi pun. Sebagaimana setengah-setengah kiai-kiai di tanah Jawa tu tak belajar di tanah Arab pun, belajar dekat tanah Jawa aja, kan, di Indonesia saja. Tapi boleh tulis, boleh mengarang kitab Arab berjilid-jilid. Ada setengah tu dia tafsirkan Quran 30 juzuk tu ada dalam berapa puluh jilid. Tak pernah pun jejak tanah Arab. Maknanya tu Allah Ta'ala bagi kurniaan ilmu yang hebat. Dengan syarat kena ada usaha cari ilmu. Ilmu dululah, duduk dalam pengajian dan sebagainya.
Jadi kalau malas duduk dalam pengajian, nak harapkan ilmu macam tu memang sampai ke matilah tak akan dapat. Maka orang yang berkata demikian sama halnya dengan seseorang yang mahu mendapatkan harta kekayaan. Orang yang berkata begitu tadi dalam soal ilmu samalah seperti mana orang yang dia nak harta kekayaan tapi dia tak berusaha. Dia tengok orang kaya, dia pun nak jadi kaya juga, tapi dia tak ada usaha, malas duduk saja goyang kaki. Macam mana nak kaya-kaya? Memang tak akan kaya lah. Harta tu tak akan datang bergolek kecuali dia cari harta karun. Tu kalau nasib dapat harta karun, kalau taklah. Lagipun harta tu harta qarun kan, akhirnya dia harta karun. Bukan harta dia, harta qarun. Kena usaha. Ada usaha barulah ada hasilnya. Dia tidak mahu bertanam ataupun berdagang. Tak nak bercucuk tanam, tak nak berkebun dan tak nak berdagang, tak nak berniaga. Bahkan dia duduk saja di rumahnya dalam keadaan menganggur. Tanam anggur, tak ada buah. Ni kata tanam anggur, tak ada buah anggur ni, menganggur. Kemudian dia berkata Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia, lagi maha mengasihani, dan bagi Allah Ta'ala itu segala khazanah yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan dia berkuasa menunjukkan aku akan sesuatu perbendaharaan daripada perbendaharaan harta, sehingga aku tidak perlu berusaha seperti apa yang dikurniakan kepada sebahagian hamba-hambanya. Sedap dia sebut macam tu. Ini maaf cakap lah, ini manusia tak guna. Ini memang manusia tak guna. Jangan jadi malas. Jangan malas lah. Bahaya malas ni. Segala segi malas. Akhirnya berjangkit, nak makan pun malas. Ini bahaya. Jadi kalau tak ada usaha, memang tak ada hasilnya. Memanglah rezeki ni Allah Ta'ala dah tentukan, tapi kalau tak cari, tak ada lah. Dia perumpamaan dia mudah ginilah. Seorang ayah, dalam poket ayah tu adalah duit anak, duit isteri. Kalau anak tak minta, kalau isteri tak minta, dapat tak? Tak dapat. Kalau lambat minta, lambat dapat. Macam tu je, mudah dia. Apa yang rezeki kita dah ditentukan. Allah Ta'ala dah tentukan sekian-sekian rezeki kita. Bila kita mati, bermakna rezeki kita dah habis. Maka matilah. Kalau hidup pun tak guna juga sebab rezeki dah habis. Bahagian rezeki kita dah habis. Jadi kalau kita tak usaha, kita tak akan dapat rezeki tersebut. Kalau dapat pun, kerana dah ditakdirkan, jadi lambat. Sebab tu kena usaha. Kena usaha. Maka apabila engkau dengar perkataan dua orang ini, yang pertama dalam soal ilmu, yang kedua adalah dalam soal harta tadi, sudah tentu engkau akan menganggap bahawa orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh. Orang yang berkata yang seperti ini adalah orang yang bodoh. Dan sudah tentu engkau akan mengolok-olokkannya. Maknanya mengolok-olokkannya lah. Sebab apa? Sebab cakap saja tak ada usaha, maka tak akan ada hasilnya. Meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurahan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah satu yang benar. Ya, benar, Allah Ta'ala mampu berkuasa memberikan sesuatu kepada sesiapa saja. Tapi kalau tak ada usaha, maka tak adalah hasilnya. Hatta makhluk seperti mana burung pun, dia ada usaha tak? Ada usaha dia. Keluar pagi, balik petang, barulah ada hasilnya. Dia tak duduk dalam sarang dia sepanjang hari, duduk je sepanjang hari. Tak ada. Dia mesti berusaha. Jadi kalau makhluk yang tak ada akal tu berusaha, apatah lagi makhluk yang berakal. Memanglah makhluk-makhluk ni dia boleh hidup dengan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan, tapi dia ada usaha. Dia ada usaha dia. Allah Ta'ala dah tentukan. Oleh sebab tu kena belajar akidah. Kalau dah belajar akidah, kita akan
laluilah perkara yang disebut ikhtiar, usaha dan sebagainya. Maka begitulah halnya orang yang arif dalam agama. Orang yang arif ni orang yang mengetahui, paling mengetahui dalam agama. Mereka akan mentertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampunan dosa daripada Allah Ta'ala tanpa sebarang usaha untuk mencapainya. Yang ini tanpa bertaubat. Nak diampunkan dosa tapi tak bertaubat. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawasanya manusia itu tidak memperolehi kecuali sekadar usahanya. Kalau usaha sikit, usaha sekadar saja, maka dapatlah sekadar saja. Kalau usaha dia lebih, bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat lebih. Jadi kalau kita dapat apa yang kita dapat, bermakna boleh jadi usaha kita masih sedikit. Sama juga hal dunia ke hal akhirat ke, sama aja. Siapa usaha lebih maka dia akan dapat lebih. Siapa usaha sedikit maka dia akan dapat sedikit. Jadi kena ada usaha. Tak ada usaha maka tak akan ada hasilnya. Kita nak makan pun ada usaha kan. Kena pergi cari makan tu. Walaupun makan tu ada kat dapur, dalam periuk. Kalau tak pergi ambil, pergi cedok dia, masuk dalam pinggan. Kemudian kalau tak dipegang makanan tu, tak disuap masuk dalam mulut, tak akan masuk. Mana kena ada usaha. Itu nak makan, apatah lagi hal-hal yang lain, kena ada usaha. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanya sahaja kamu akan dibalas oleh Allah Ta'ala mengikut apa yang kamu lakukan. Kalau buat baik, maka dibalaslah baik, yang disebut jazak, balasan yang baik, ataupun pahala, ataupun syurga. Kalau buat yang jahat, yang dosa, maka dibalas azab. Disebut azab, dosa ataupun neraka. Sebagaimana disebut Al-Quran kan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa ya'mal misqal dzarratin khairan yarah. Kemudian syarran yarah. Siapa buat baik walaupun sebesar zarah, maka akan dapat balasan dia. Siapa buat yang tak baik, yang jahat, walaupun sebesar zarah. Sebesar zarah ni maknanya kalau istilah sekarang atom lah, sekecil atom, ataupun sehalus debu. Sehalus itu pun akan dapat berdasarkan apa yang dia buat. Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala akan balas balasan dia. Kalau kita ingat macam kisah Nabi Ibrahim dilontar oleh Namrud dalam dalam api kan, api yang membara. Kemudian datang seekor burung kecil. Kalau kita sini panggil burung apa? Burung pipit lah. Burung pipit kecil kan. Dengan paruh dia ambil air, dia pergi siram. Dia pergi siram dekat dekat api, unggun api yang membarak tu. Kemudian diketawakan oleh cicak. Cicak ketawa. Cicak kata, apa nak jadi, apa nak hasil? Kan? Ratus ribu kali pun tak akan ada hasilnya. Dengan paruh dia yang kecil, dengan api yang membarak tu, tak akan terpadam. Diketawakan oleh cicak. Lalu cicak tu meniupkan api tu supaya membara. Cicak ditiup api, tak akan terkesan juga, tak akan jadilah api tu lagi membara lagi, tak. Tapi apa balasannya? Allah Ta'ala balas kepada burung dengan balasan yang baik atas usaha dia. Walaupun dia tahu usaha dia tu tak mendatangkan hasil apa-apa pun, tapi dia ada usaha, ikhtiar yang baik, maka Allah Ta'ala balas baik. Cicak tadi, oleh kerana dia memang niat jahat, memang usaha dia ke arah kejahatan, nak bagi lagi membarak api itu kepada Nabi Ibrahim, akhirnya dia dibalas dengan apa yang sesuai yang dia buat. Maka dengan sebab itu dalam Islam sunnahnya adalah membunuh cicak, sebab jahat. Cicak ni jahat. Nampak cicak, bunuh. Jangan kasih dia hidup. Kan?
Itu. Sejarah dia itulah, sebab dia ditiupkan supaya api itu membara, walaupun tak ada kesan apa-apa pun. Tapi oleh kerana tujuan dia buat tu untuk kejahatan, maka dia dibalas. Dibalas sesuai dengan apa yang dia buat. Dan firman-Nya lagi, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang baik akan dimasukkan ke dalam syurga dan orang yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini janji. Ini janji Allah SWT. Tapi boleh tak Allah Ta'ala masukkan orang yang baik dalam neraka, masukkan orang yang jahat dalam syurga? Boleh tak? Boleh? Boleh? Boleh tak? Boleh? Boleh ke? Kenapa pula orang baik masuk neraka, orang jahat masuk syurga? Boleh tak Allah nak buat macam tu? Boleh? Allah Ta'ala Maha Kuasa, tu milik dia, ikut suka dia lah. Mana dalam akidah boleh, pegangan akidah. Zalim tak kalau Allah Ta'ala buat macam tu? Tak zalim, sebab tu pemilikan dia. Tapi Allah Ta'ala buat tak? Tak, sebab Allah janji orang yang baik masuk syurga, orang yang jahat masuk neraka. Tapi kalau nak masukkan tu boleh tak? Boleh orang baik masuk neraka, orang jahat masuk syurga. Buktinya apa? Orang yang buat dosa diazab dulu ke dalam neraka. Dia baik, dia ada iman, tapi dia azab dulu dalam neraka, dah cuci dosa dia, masuk syurga. Dia masukkan dalam syurga. Orang jahat tadi patutnya masuk neraka, tapi oleh kerana orang buat anaya dekat dia, pahala orang lain dapat dekat dia, dosa dia dapat kat orang lain kan. Akhirnya dia masuk syurga, walaupun dia jahat sebenarnya, yang layak masuk neraka. Oleh sebab tu, dalam satu hadis disebutkan oleh Nabi SAW yang mafhumnya, akhir zaman ada orang yang amalannya ahli syurga tapi dia masuk neraka. Amalan ahli syurga tapi masuk neraka. Macam mana tu? Akhirnya Nabi mengatakan, iaitu orang yang dia buat amalan, dia nak menunjuk pada orang, dia tak ikhlas, dia ada sifat ujub dan sebagainya, sifat-sifat yang mazmumah, yang akhirnya tanpa dia sedar menyebabkan dia masuk neraka, walaupun dia buat amalan tu amalan ahli syurga. Ini yang bahaya. Dan apabila engkau tidak meninggalkan usaha dalam mencari ilmu dan harta kerana bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala, maknanya kalau tak ada usaha dalam cari ilmu dan juga harta, hanya mengharapkan kemurahan Allah Ta'ala sahaja, maka begitulah halnya engkau tidak meninggalkan berbuat bekal akhirat kerana bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala. Bermakna kena beramal. Tak boleh mengharapkan kebesaran kemurahan Allah Ta'ala saja. Walaupun kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Amalan kita ni tak layak pun untuk kita masuk syurga dengan amalan kita ni. Hatta kalau kita hidup ratusan ribu tahun sekalipun, amalan kita buat ni tak layak untuk kita masuk dalam syurga. Yang melayakkan kita masuk dalam syurga tu adalah dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi syarat dia kena beramal. Kena beramal, kena berilmu, kena beramal. Itu syarat dia. Tapi bukan itulah yang melayakkan kita masuk syurga, melainkan dengan rahmat Allah SWT. Maka dengan sebab itu, ada orang tak buat amalan pun, tak ada amalan, masuk syurga tak? Masuk. Contohnya dia baru masuk Islam, tuk meninggal, tak ada amalan, satu habuk amalan pun tak ada, masuk syurga. Itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala masukkan dia syurga tu bukan dengan amalan dia, amalan baik dia, tapi dengan rahmat Allah SWT. Maka janganlah engkau malas. Ni jangan malas. Dalam hidup ni apa saja pun jangan malas. Bab ilmu ke, bab cari makan ke, cari rezeki ke, bab beramal ke, apa saja ni jangan malas. Malas rugi. Jangan malas berbuat ibadat, kerana Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu satu saja, Allah Ta'ala lah, tak ada Tuhan lain. La ma'buda bihaqqin illallah, tak ada Tuhan yang disembah, yang sebenar-benarnya sembah, illallah, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja, tak ada Tuhan lain.
Tak ada 2 Tuhan, 3 Tuhan ke? Tak ada. Tak ada. Dan Tuhan itu Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Tuhan itu bersifat pemurah, bersifat pengasih, baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh sebab pengasihnya Allah Ta'ala, pemurahnya Allah Ta'ala, maka di dunia ni Allah Ta'ala bagi pada siapa saja. Ada iman ke tak ada iman ke, semua dapat sama saja. Tapi di akhirat nanti hanya untuk orang yang beriman saja. Hanya untuk orang beriman saja. Sebab tu kalau di dunia ni kita jangan heran kalau orang yang tak ada iman dapat lebih daripada apa yang kita dapat. Jangan heran sebab di dunia ni tak ada nilainya. Ibarat ibarat sayap nyamuk saja, tak ada nilai. Dunia ni tak ada nilai. Bahkan dalam hadis disebutkan dunia ni ibarat bangkai. Ibarat bangkai, tak ada guna. Tapi bila kita hidup kat dunia, kena ambil lah bahagian-bahagian dunia yang kita perlu. Sebab dunia ni adalah perjalanan kita. Kita singgah sekejap. Apa keperluan kita? Kita perlu ambil lah. Tapi bukan ambil semua. Seolah-olah macam kita nak hidup kekal lama kat dunia. Sebab tu kena ada imbang. Ada orang dia rasa macam nak hidup lama kat dunia, maka dia kaut harta banyak-banyak. Esok mati tinggalkan anak bini berebut habis. Kan? Ada orang ditinggal dunia langsung sampai dia jadi papa kedana, miskin, hina diri. Itu pun masalah juga. Dia kena di pertengahan. Ambil bahagian yang dia perlukan saja. Tak ambil lebih daripada itu. Dan kemurahannya tidak bertambah dengan ketaatanmu. Maha pemurahnya Allah Ta'ala ni tak bertambah dengan sebab kita buat ketaatan ke ataupun kita tak buat ketaatan. Tidak bertambah. Kalau katalah kemurahan Allah Ta'ala ni bertambah dengan sebab kita buat taat, maka Allah Ta'ala lemah lah. Maka Allah Ta'ala bersifat lemah. Dan kemurahannya bahawa dia memudahkan bagimu jalan yang dapat menyampaikan engkau ke negeri yang kekal abadi, yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan, dengan syarat. Dengan syarat. Ada syarat je. Engkau mampu bersabar menahan syahwatmu untuk beberapa hari yang sangat sedikit sekali. Maknanya hari-hari di dunia ni adalah hari-hari yang sangat sedikit berbanding di akhirat. Oleh sebab tu digambarkan satu hari di dunia bersamaan dengan berapa ratus ribu hari di akhirat. Bukan, satu hari di akhirat bersamaan dengan satu hari ribu tahun kan. 1000 tahun. Bayangkan, itu baru sehari 1000 tahun. Bagaimana kalau 1000 tahun? Bukan 1000 tahun lagi dah kalau di akhirat tu. Abadan abada, kekal abadi. Dulu ada orang buat main-main. Dia kata kalau dah namanya neraka Jahannam, tak lama lah. Neraka Jahannam tak lama, tak kekal lah kata dia. Sebab neraka tu akan rosak, akan Jahannam, akan musnah. Tak. Itu dikecualikan oleh Allah SWT daripada binasa, daripada fana. Tapi syurga neraka tu makhluk tak? Makhluk. Maknanya dia sebelum dijadikan, dia maknanya dia tak wujudlah syurga neraka. Bila dia wujudkan, dia adakan, maka Allah Ta'ala kekalkan dia sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Tak ada penghujung. Maknanya kalau masuk syurga selama-lamanya. Kalau masuk neraka selama-lamanya juga. Maka inilah kesudahan daripada kemurahannya. Maka janganlah engkau berbisik di dalam dirimu dengan lamunan dan angan-angan yang kosong. Jadi jangan berangan-angan kosong. Dan hendaklah engkau mencontohi kesungguhan orang-orang yang mempunyai kepandaian daripada para anbiya dan salihin. Dia kena tiru para nabi, para orang soleh. Sebab tu Nabi SAW semayang sampai bengkak kaki. Padahal Nabi tu dah Nabi maksum, tak ada dosa. Kan, dah pangkat kenabian, pangkat yang paling tinggi sekali.
Bukan kata paling tinggi tu daripada wali, paling tinggi daripada manusia lain, bahkan paling tinggi daripada nabi-nabi yang lain. Hatta Nabi Adam sekalipun, hatta malaikat sekalipun, tapi tetap juga beramal sampai bengkak kaki. Nak menunjukkan apa? Kena beramal. Begitu juga orang yang salihin, orang yang soleh. Kita semayang, kalau semayang sunat kita paling banyak rasanya bulan Ramadan sajalah. Solat sunat yang paling banyak. Bulan-bulan lain rasanya dah tak ada dah. Itu pun nak buat 20 pun orang kata apa? Puaslah. Puaslah nak buat 20 pun. Kalau orang soleh 1000 rakaat tu biasa. 1000 rakaat tu biasa. Bukan 1000 rakaat tu sebulan, satu hari. 1000 rakaat. Imam Ahmad ketika mana dipenjarakan oleh khalifah pada ketika itu, Khalifah Mu'tasim penjarakan dia atas satu isu. Ketika itu umur dia dah 80 tahun. Masih lagi sehari solat sunat dia tak kurang daripada 200 rakaat. Dah umur 80. Kena penjara ni, kena sebat dia dalam penjara, tapi tak kurang daripada 200 rakaat. Kita kena bacalah kisah-kisah ni supaya kita dapat semangat. Contoh orang yang soleh. Kita ni terbalik dalam urusan dunia, kita nak tiru orang ni berjaya, orang ni buat seminar tu, buat seminar ni kan, kena bayar lagi. Sanggup 5,000, 6,000, 10,000 sanggup bayar. Nak dapat dunia yang tak kekal. Tapi kalau hal akhirat yang kekal, bayar RM30 pun komplain, bayar RM5 pun komplain. Itu kita jadi terbalik. Dia sama aja mana-mana pun, baik rakyat ke baik kerajaan je sama aja kan. Guru kafar sampai sekarang masih kontrak. Itu akhirat tu. Dah ada nak bayar sekian, tarik balik pula saat akhir. Itu contoh. Hal-hal akhirat ni, hal-hal agama ni selalu dipandang enteng, selalu dipandang rendah. Mudah-mudahan belum. Maka jangan engkau mengharapkan memetik buah yang tidak engkau tanam. Jangan mengharap memetik buah yang kita tak tanam. Seperti mana? Pokok jiran masuk kawasan rumah kita. Kita sedap nak ambil buah dia, padahal kita tak tanam pun. Macam itulah perumpamaan dia. Nak tanam malas, tapi nak makan rajin pula. Nak makan tu pun makan hak orang. Mudah sebab tu disebut ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Dunia ni tempat cucuk tanam untuk kita tuai di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan keampunannya kepada orang yang rajin berpuasa. Orang yang rajin berpuasa, rajin sembahyang, rajin berjihad dan bertakwa. Orang yang rajin saja, orang yang dapat. Orang yang malas tak akan dapat. Sebab tu disebut dalam syair, ijhad wala taksal wala takun qafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ijhad, bersungguh-sungguhlah. Wala taksal, jangan kamu malas. Wala takun qafilan, jangan jadi orang yang ghaflah, orang yang lalai. Fanadamatul uqba, maka penyesalanlah liman yatakasal, bagi orang yang malas. Akan menyesal, orang malas ni akan menyesal. Ringkas kata, peliharalah anggotamu yang zahir daripada maksiat-maksiat yang disebutkan sebelum ni. Mana 7 anggota yang zahir tu dijagalah sehabis baik, seboleh mungkin daripada perkara yang maksiat. Dan ketahuilah bahawa perbuatan anggotamu yang zahir ini hanyalah timbul dari perintah yang datang daripada dalam hatimu. Kerana hati itu adalah raja. Anggota tubuh yang 7 tu adalah rakyatnya saja. Kalau baik yang dalam, maka baiklah yang zahir. Kalau tak baik yang zahir tu, ada kemungkinan yang dalam tu tak baik. Ataupun ada masalah hati. Jadi kena ceklah hati tu.
Dan apabila engkau bermaksud memeliharakan segala anggotamu yang zahir, maka mulakanlah perbaikan itu dengan membersihkan hatimu. Kena bersih hati dulu, barulah anggota zahir yang 7 tu dapat dibersihkan. Oleh sebab tu disebut tazkiyatun nafs. Kena belajar tazkiyatun nafs, belajar bersihkan hati daripada sifat-sifat yang tak baik. Bersihkan hati, kekotoran hati, maka yang zahir ni akan jadi baik. Sebab tu kena ada ilmu akhlak, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tasawuf. Kalau tak ada yang ni, maka amal yang zahir tu tak guna. Tak guna. Dan inilah yang dinamakan dengan takwa yang batin. Takwa yang batin. Kalau buat amal ibadat yang zahir tu dipanggil takwa yang zahir. Kalau buat amal hati, takwa hati dipanggil takwa batin. Dan hati yang ada di dalam badanmu itulah yang dinamakan dengan mudghah, segumpal daging, yang sebut dalam hadis kan. Kalau baik segumpal daging itu, maka baiklah yang zahir. Yang apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh anggotamu. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh anggotamu. Dan kebersihannya itu hanyalah dicapai melalui al-muraqabah. Al-muraqabah ni iaitu menghadirkan dalam hati rasa pandangan Allah Ta'ala pada setiap masa. Maknanya kena rasa Allah Ta'ala melihat kita. Nak buat sesuatu, nak ambil harta orang, rasanya Allah Ta'ala tengok ni. Jangan ambil kan? Kalau tak, menyesal di akhirat nanti. Nak buat ini, rasa Allah Ta'ala melihat. Bila ada rasa diperhatikan, bukan sebab CCTV. Tengok ada CCTV ke tak ada? Dia tengok CCTV je. Tapi dia tak rasa muraqabah Allah Ta'ala memerhatikan. Maka dengan sebab tu, adalah ratus-ratus ribu CCTV pun dia akan mencuri juga. Macam mana dekat Brazil kan? Brazil tu antara negara yang banyak CCTV. Celah-celah mana pun semua ada CCTV. Tapi ada tak orang merompak mencuri semua? Ada. Sebab dia tak ada takwa. Tak ada ketakwaan. Buatlah macam mana pun. Jadi kalau dia ada takwa, dia ada ketakwaan, maka tak perlu semua-semua tu. Maka dia tak akan buat perkara yang dilarang kerana Allah Ta'ala memerhatikan. Dia rasa Allah Ta'ala memerhatikan dia. Kalau dia tak rasa Allah Ta'ala memerhatikan dia pun, Allah Ta'ala hakikatnya memerhatikan dia juga. Ini dinamakan muraqabah. Sebagaimana anak kita lah, kita suruh dia solat. Kalau kita duduk tunggu belakang dia akan solat betul-betul tertib apa kan. Kalau kita tak ada pada pandangan dia, tengoklah lagi. Semayang tunggu tempat tu ada siap. Silat-silat tak semayang pun dah. Kita bukan tak lalu zaman budak-budak kan. Dah solat dah, padahal duduk tahiyat akhir bagi salam. Siapa pernah buat? Angkat tangan. Macam itulah ibarat dia. Jadi maknanya orang tak ada muraqabah ni dengan Allah SWT macam itulah. Jadi selesai. Kemudian barulah masuk pada fasal yang kedua. Fasal yang kedua ni adalah fasal yang nak habislah. Fasal kedua ni adalah cara-cara meninggalkan maksiat batin. Yang ni maksiat hati. Yang tadi tu adalah maksiat zahir. Yang ni adalah maksiat hati. Ketahuilah bahawasanya sifat yang tercela yang ada di dalam hatimu itu banyak sekali. Maknanya sifat-sifat yang tercela disebut sebagai yang mazmumah. Dalam hati tu banyak sekali. Banyak. Yang ni susah ni sebab tak nampak. Kadang-kadang tak sedar pun. Rupanya ada penyakit hati. Dan menyucikan hati daripada kotoran itu memerlukan kepada usaha yang berterusan. Ini berpanjangan. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Sepanjang hayat. Sepanjang hayat kena tazkiyatun nafs. Kena bersihkan hati. Manakala cara mengubatinya pula sangat susah. Sebab tu Imam Ghazali letak bahagian akhir. Tak letak bahagian awal. Bahagian awal tu adalah yang amal soleh yang mudah nak dibuat oleh siapa saja. Tapi yang akhir-akhir ni, bahagian yang ketiga ni adalah bahagian yang sangat susah. Nak tinggal maksiat, nak didik hati, nak bersihkan hati adalah perkara yang susah. Dan telah hilang pula kebanyakan ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Makna ilmu-ilmu bersihkan hati ni dah dilupakan orang. Bahkan orang menganggap ilmu tu sesat. Makin akhir zaman, orang akan anggap ilmu-ilmu
tazkiyatun nafs ni adalah ilmu yang sesat. Dah berlaku pun sekarang ni pun. Dah dianggap ilmu tu ilmu sesat. Bukan datangnya daripada Nabi. Padahal ada sahabat Nabi yang digelar Ahlus Sufah. Ahlus Sufah yang duduk kat masjid Nabi. Sekitar 70 orang Ahlus Sufah. Ahli Sufah itulah asalnya digelar ahli sufi. Istilah sufi tu antaranya asalnya daripada situlah. Ataupun juga ahli sufi ni perkataan dia sofiyun, membersihkan hati, maka digelar orang yang membersihkan hati ni adalah ahli sufi. Sikit lagi. Kerana orang yang telah melupakannya dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia. Kenapa orang melupakan ilmu membersihkan hati ni? Kerana orang dah terpaut dengan dunia, sibuk dengan dunia. 24 jam sibuk dengan dunia sampai dia lupa nak bersihkan hati dia. Sampai dia lupa nak nak mencari ilmu-ilmu yang membersihkan hati dia. Akhirnya dia terlalai sampailah ke mati. Wa na'udzubillah min zalik. Dia perlu ilmu membersihkan hati ni, sangat-sangat perlu. Kalau kita tak ada ilmu membersihkan hati ni, amal ibadat kita yang zahir boleh jadi rosak. Boleh rosak. Contohnya apa? Solat riak, solat riak, solat riak. Amal ibadat yang lain riak. Rosak amal ibadat kita. Ni ya rugi. Tahu-tahu di akhirat nanti cek buku amalan, cek tak ada pahala. Ini yang rugi. Jadi kena sama-sama kita jagalah. Jadi insya-Allah nanti kita sambung tentang bagaimana nak membersihkan hati daripada maksiat-maksiat yang batin. Sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.